Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel Zero X General. Okay, so dalam video kali ni saya nak share sikit pasal DeFi 2.0. Okay, apa tu DeFi 2.0? DeFi 2.0 is a new evolution daripada DeFi 1.0. Bagi yang tak tahu, masa tahun 2021 pertengahan bulan sebelum May crash hari tu, so Bitcoin ni di dalam fasa bull run lah. So cryptocurrency ni dalam fasa bull run. So salah satu dalam fasa bull run tu yang muncul sebagai DeFi 1.0 adalah PancakeSwap lah. So kalau kita tengok PancakeSwap pada hari ni harga dia $15 Tapi kalau kita ambil dalam tempoh 1 tahun masa orang panggil DeFi summer lah, DeFi summer, harga pancake pernah sampai $41, $41-42. So sebelum berlaku May crash hari tu, dia turun sampai sampai $13. Tak saya pernah beli pada harga $13, lebih kurang pada harga ni lah. Sebelum dia rally naik kepada 20 dan sekarang ni mungkin dalam fasa retracement lah. Tapi dia kategori fasa DeFi 1.0. So masa DeFi ni mula-mula buat, sebab dia ada introduce pasal staking, pasal pool dan staking, that's why most orang akan letak duit dekat dalam DeFi 1.0 ni lah. So nak dijadikan cerita, sekarang ni muncul pula DeFi 2.0. So apa beza DeFi 2.0 dengan DeFi 1.0 ni? First DeFi dengan second DeFi ni. First DeFi dia adalah automated market maker. Maknanya dia tak hold liquidity tu. Maknanya duit yang dalam asset yang dipegang oleh PancakeSwap tu mostly adalah asset daripada token provider lah. Maknanya dia jadi automated market maker. Contohnya kita nak beli BNB. Kita boleh beli dekat PancakeSwap lah. Kita boleh beli dekat PancakeSwap. Saya tunjuk sikit lah. 1.0 ni kita boleh beli dekat PancakeSwap. So PancakeSwap ni dia provide automated market maker. Kalau kita nak beli BNB, dia ada dia kiranya BNB, token BNB dia ada letak BNB dalam ni. So PancakeSwap ni kalau orang nak beli kat dia, mungkin dia akan kenakan charge lah based on transaction. Bila kita klik swap je kat sini, dia akan charge transaction lah. So tu duit dia earn. Lagi satu, dia mungkin akan markup sikit price BNB ni. Contohnya price BNB ni pada masa tu $100, mungkin dia akan jual pada $100.2 macam tu. So dia akan markup dekat situ sikit. So dia punya keuntungan adalah hasil daripada situlah. Salah satu keuntungan dekat PancakeSwap ni. So dia punya liquidity dalam tu orang luar yang provided. Sebab tu kalau whales beli then whales dump, coin tu akan jatuh lah. Sebab PancakeSwap dia tak hold token tu. Yang hold token tu adalah liquidity provider ataupun whales ni lah. So DeFi 2.0 ni sekarang ni kalau saya baca dekat investing.com ni, dia pada 21 Oktober ni dia release Megatrend untuk 2002 punya 2002 punya summer lah. Sebab kita panggil DeFi summer 2.1 1.0 hari tu masa awal tahun ni. So pada tahun depan basically akan berlaku DeFi 2.0. So apa sebenarnya DeFi 2.0 ni? Kalau kita tengok dekat CoinGecko ni, antara pioneer dia adalah OHM lah, ataupun orang panggil Olympus DAO. OHM. Okay, OHM. Kalau tengok price dia pun 910. Dia baru saja release, saya rasa tak sampai sebulan lagi. Okay, dia release hari tu. Oh, dah lebih sebulan lah. Okay. So tapi dia kalau tengok, silap. Sekejap Okay, so price dia masa dia mula release hari tu $300 macam tu. So paling tinggi price dia peak pada bulan 10 hari tu
dalam $1,320 dan sekarang harga dia $900. Kenapa harga dia gila-gila punya naik dalam masa 4 bulan boleh naik sampai 3 kali ganda Okay. So salah satu sebab dia adalah dia punya APY lah. APY dia agak tinggi. Kalau tengok current APY dia 7,000 APY. Maknanya dalam masa setahun ni kita simpan 1,000, dia boleh bagi lebih 7.73 kali ganda lah. Maknanya kita simpan 1,000 boleh dapat 73,000. Lepas tu kalau tengok dia punya konsep ni, dia ada treasury balance maknanya Olympus Dow ni yang pegang liquidity tu. So kalau orang beli, orang jual, coin dia actually dia akan stabilize lah, sebab dia bukannya liquidity tu dipegang sendiri oleh Olympus Dow. Kalau tengok pun dia gelar diri dia reserve currency maknanya dia pembendaharaan. Dia macam pembendaharaan. So pembendaharaan ni dia ibarat macam bank pusat lah. Bank pusat yang control the currency kan, untuk stabilize the currency, nak guna dasar ekonomi mengembang ke menguncup ke, based on situasi ekonomi semasa. Dan kalau sebab tu dia gelar diri dia decentralized. Memang liquidity tu dipegang oleh Olympus Dow sekarang ni, tapi sebenarnya dia ada voting dia akan ada voting supaya untuk tentukan hala tuju Olympus Dow ni lah. Okay. So saya tunjuk coin yang saya join lah sebab Olympus Dow ni antara pioneer dia. Antara yang saya join, saya tak join dekat Olympus Dow ni sebab Olympus Dow ni under Ethereum. Saya sebenarnya tak suka nak bayar gas fee Ethereum yang agak tinggi. That's why saya move to Harmony. Saya pakai Euphoria. Search je Euphoria. Euphoria dekat sini kita tengok CoinGecko ni, search pasal Euphoria. Euphoria sekarang ranking kat CoinGecko 559. Harga kat sini memang tak up to date lah sebab dia setiap 8 jam dia akan buat rebase. So sekarang 936. Okay, tak tepat. So saya sekarang berada dekat Binance Smart Chain Network. Saya akan tukar kepada saya punya Harmony Mainnet. Harmony Mainnet ni saya suka sebab satu, gas fee dia rendah, dan tak banyak sangat projek dekat sini. So mana-mana projek kat sini mostly kalau dia punya developer bagus, dia punya founder bagus, so basically dia dia cepat naik lah. So kalau tengok APY dia gila-gila kinzer. Tadi 7,000, sekarang 500,000. Maknanya simpan 1,000 boleh dapat 500 juta. So tapi janganlah kata gila macam skim cepat kaya, bukan. Dia macam ni. Saya explain sikit apa yang kat depan ni. Okay. Sekarang ni Euphoria ni token ni nama WACMI. So sekarang harga dia 934 dan setiap 8 jam dia akan buat rebase. So kalau saya tekan stack ni, nanti dalam 1 jam 3 minit lagi dia akan rebase. Maknanya dia tukar harga based on total value lock ni. Total value lock ni adalah berapa duit yang orang letak. Lepas tu market cap dia 78,000 78,000. So ada beza dalam dekat 30,000 different. 78 tolak ni ada different dekat 30, bukan 30,000, 30 juta. Kenapa ada different 30 juta? Sebab 30 juta tu adalah Euphoria yang hold. Maknanya Euphoria yang letak liquidity dia untuk back this token. So bila dia back this token, nampak ni backing per token ni, maknanya andai katalah suatu hari nanti kalau orang semua cabut lari, buang semualah sell dia punya token, harga WACMI takkan dump sampai bawah daripada ni lah. Sebab ni adalah token, adalah value yang Euphoria ni sendiri lock. So maknanya runway ni berapa lama kadar ketahanan dia. Andai kata kalau tiba-tiba investor semua cabut lah, so dia punya runway ni akan berkurang. So runway dia tinggi, maknanya dia punya ini adalah healthy lah. Tengok dekat sini pun treasury balance dia
agak tinggi. So dia punya differentiation dekat market cap, dia punya treasury balance yang Euphoria pegang pun masih lagi tinggi. So APY tinggi ni, APY dia pula agak tinggi. Sebab tu dia akan menarik lebih banyak investor lah. Sebenarnya APY dia dulu lagi tinggi. Saya rasa dia bagi sejuta lebih percentage. So sejuta lebih percentage time tu TVL dia rendah. So sekarang bila TVL dia makin lama makin tinggi, dia punya price akan menurun. WACMI price dia akan menaik, APY dia akan menurun. So untunglah investor yang hold lama lah, sebab harga dia makin naik. Sebab Euphoria ni konsep dia kita stake dan hold, jangan sell. Sebab tu ramai orang guna dekat, kalau tengok kat Twitter ada orang guna bracket lepas tu 3,3 ataupun bracket lepas tu lambang api ke, koma lepas tu lambang api. Maknanya dia stack bond dan hold. So kalau tengok dekat sini APY dia agak tinggi untuk tarik orang luar. So kalau let's say price dia jatuh nanti APY dia akan lebih tinggi lah, sebab dia nak tarik investor-investor baru. Bila dah terlampau ramai investor, TVL dia akan tinggi, WACMI price dia akan tinggi, dan dia punya APY akan start rendah. Mungkin dia akan bagi macam Olympus DAO tadi lah, mungkin dia akan APY dia akan turunkan supaya stabilize coin price dengan stake. So Euphoria ni saya baca lah dia punya ni apa benda semua kan, dia adalah yang dia punya pencipta dia adalah Viper lah. Viper ni kalau tengok dekat Harmony Mainnet, dia antara dApps yang terawal dan yang paling number one punya dApps lah untuk Harmony Mainnet punya. Kalau tengok buka DeFi, Viper Swap. Viper Swap ni dia user dia agak tinggi lah. Kalau tengok dalam tempoh 30 hari ni, so user dia ada 25,000 user. Sebab kalau nak beli token Euphoria ni pun kena beli dekat Viper. So kita tahulah dia punya developer Viper bukannya Anonymous lah, yang kita tak kenal. So konsep dia sebenarnya konsep dia macam ni. Ni adalah cara dia kira cara dia kira cara dia kira bond tadi. So macam mana kita nak beli Euphoria ni? Okey, salah satu caranya adalah kita beli dekat Viper Swap lah. Kita beli dekat Viper Swap ni. So kita klik sini, kita boleh beli token Euphoria ni. Harga sekarang 934. Kalau ada $50, beli je $50. Kita boleh beli fraction of Euphoria lah, tak perlu beli banyak pun. Lepas tu kalau ada duit, selalunya apa yang saya buat, saya beli dekat sini. Saya beli dekat main ni. Ini adalah total bond. Okey, andai kata kita nak beli DAI. Okey, so sekarang ni harga WACMI adalah 93486. So Euphoria ni dia isukan bond. Bond ni kena pakai DAI. Kalau kita ada DAI, kita boleh beli WACMI pada harga 822.8 DAI, which is $822. So kita dapat discount lah. Sebab tu dia bagi tahu kat sini discount dia 13%. So anda kata kita beli token dalam bentuk bond ni, kita contohnya, saya tak sure saya ada DAI ke tak. Okey, saya tak ada. Anda kata saya ada DAI, saya dapat, dan saya DAI ni akan dapat dalam masa 5 hari. 5 hari baru DAI dapat. Contohnya macam saya ada beli bond USDC. So saya ada beli dalam USDC tadi tu. Lambat sikit. Tak tahu kenapa. Ni. So okay, time to fully vested. Lagi sejam 40 minit saya boleh claim semua nilai WACMI saya ni. Lepas tu saya auto stake. Sebab hari tu saya ada beli kan, harga tengah murah, saya belilah sikit dan saya auto stake. So bila claim dan auto stake ni, dia akan masuk dekat sini lah, kita punya WACMI ni kan. Kita akan beli,
dapat Wakmi ni. So sekarang ni total stake saya 425820. Okay, saya sebenarnya initial investment saya dalam $250. Saya rasa saya dah hold seminggu lebih. So 0.4258 kita kalikan dengan harga Euphoria sekarang ni dari 934. Saya punya orang panggil duit sekarang ada $397 lah. So untung dalam $150 dah dekat situ seminggu punya hold. Dan tengok next reward amount ni dia akan bagi 0.003355. So mana dapat ni adalah next reward yield ni dia akan bagi 0.78%. Kalau 5 hari kita punya investment tu dia akan bagi dalam 12.493. Contohnya tadi saya punya ini 497 kan. So dalam seminggu kenaikan dia akan bagi dalam 12% lah. So kita kena kira dalam 12%, kita akan dapat $47. Dan amount ni adalah compounding. Sebagai contoh, sekarang ni saya punya Euphoria 0.4258. So bila 55 minit ni habis, dia akan rebase kan. Amount ni dia akan auto stack masuk ke amount ni. So dia akan tambah 0.00355. So saya punya next amount adalah 42935 dan dia akan darab dengan yield reward dia. Dia kata yield reward dia untuk next rebase adalah amount yang sama 78. So dia akan auto compounding lah. Dia punya APY tu dia ambil daripada penjualan bond dia dan juga staking. So DeFi 2.0 ni kita tak tahu what will happen next. Adakah dia scam ataupun dia akan jadi macam DeFi sama yang boleh naik sampai 40 kali ganda. Kita tak tahu. So kalau tengok pun dekat sini, tengok total value lock dia pun tinggi dekat 50 juta US dollar. So kita tak tahu sebab benda ni baru dan kita masih menunggulah. So saya akan update what will happen next. Maybe sekarang bulan 11 saya akan update. Mungkin dalam bulan 1, bulan 2 regarding my staking dekat Euphoria ni. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.